Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey. Jadi hari ini cikgu nak ajar kamu soalan nombor 13, soalan kertas 1, soalan percubaan matematik SPN 2023. Soalan dia, Encik Syukri membeli 1000 unit share Hijrah Sendian Berhad dengan harga RM2.30 seunit. Dia menjual ke semua unit share itu dengan harga RM4.50 seunit. Dia juga menerima dividen, iaitu 8 sen untuk seunit saham. Hitung nilai pulangan pelaburan bagi Encik Syukri. Dan pulangan pelaburan itu perlu dinyatakan dalam peratus lah, kalau kamu melihat kepada pilihan jawapan A, B, C, D. Jadi macam mana nak buat? Kita kena cari berapakah jumlah keuntungan Encik Syukri dibahagikan dengan modal Encik Syukri dan darab dengan 100%. Jadi macam mana nak tahu keuntungan Encik Syukri? Kita tengok harga seunit saham yang Encik Syukri jual, iaitu RM4.50 seunit. Jadi RM4.50 tolak dengan harga belian waktu awal Encik Syukri beli saham tersebut, iaitu RM2.30 seunit. RM2.30 seunit. Guna kalkulator, 4.5 tolak dengan 2.3 dapat 2.2. Dapat keuntungan sebanyak RM2.20 untuk seunit. Jadi Encik Syukri beli 1000, jadi jumlah keuntungannya adalah sebanyak RM2.20 darab dengan 1000. Sama dengan RM 2200. Ini boleh tekan kalkulator lah. 2.2 darab 1000. Okey, dapat RM 2200. Kemudian Encik Syukri juga menerima dividen, iaitu sebanyak 8 sen untuk seunit saham. 8 sen, ingat nilai dia adalah sama dengan 0.08. Ini 8 sen. Darab dengan jumlah saham Encik Syukri adalah 1000. Darab 1000. Tekan kalkulator. 0.08 darab 1000 dapat 80. Jadi jumlah keuntungannya adalah 2200 tambah 80 dapat 0822. Itu RM 2280. Jadi nak tahu nilai pulangan bersamaan jumlah keuntungan, iaitu 2280 dibahagikan dengan jumlah modal awal Encik Syukri, itu sebanyak RM RM2.30 didarabkan dengan 1000. Okey. 2.30 darab 1000, ini adalah modal awal Encik Syukri, sama dengan 2300. Maksudnya jumlah keuntungan Encik Syukri bahagikan dengan modal awalnya 2300 darab dengan 100%. Okey. Tekan kalkulator, kira 2280 bahagi dengan 2300. Okey. Darab 100 dapat 99%. Iaitu jawapan dia adalah D. Okey, kita tengok soalan 14. Rajah 7 menunjukkan graf laju masa pergerakan zarah S dalam tempoh 10 saat. Diberi jarak yang dilalui dalam tempoh 8 saat pertama ialah 334 meter. Hitung nilai V. Jadi macam mana nak tahu nilai V? Jadi kamu kena ingat, untuk graf laju lawan masa, iaitu laju pada paksi Y dan juga masa pada paksi X. Okey, nilai jarak adalah bersamaan dengan nilai luas di bawah graf. Kena ingat. Jadi kalau jarak dalam tempoh masa 8 saat pertama adalah bersamaan dengan luas di bawah graf bagi 8 saat pertama. Jadi luas di bawah graf tersebut adalah merupakan gabungan bentuk trapezium yang atas dikoloretkan warna merah ni, dan satu lagi adalah gabungan bentuk yang bawah ini loret warna hijau ni, bentuk segi empat tepat. Jadi kita boleh gunakan maklumat ini untuk cari nilai V, iaitu kita cari dulu luas trapezium. Ingat, luas trapezium formulanya sama dengan 1/2 darab dengan hasil tambah dua sisi yang selari bagi trapezium. Mana sisi yang selari? Ini selari. Okey. Jadi sisi yang pertama ialah nilai dia berapa? Nilai sisi yang pertama adalah 8 tolak 2, iaitu sama dengan 6.
Tulis kat sini 6 tambah sisi selari yang kedua adalah 8 hingga 0. 8 tolak 0. 8 tolak 0 sama dengan 8. 6 tambah 8. Tutup kurungan. Darab dengan tinggi. Tinggi trapesium. Tinggi adalah, inilah tinggi dia. Tinggi dia sama dengan V tolak 5. Jadi darab dengan V tolak 5. Jadi selesaikan 1/2 yang dalam kurungan 6 tambah 8 jadi 14 darab dengan V tolak 5. 2 kali 1 2, 2 kali 7 14. Jadi sama dengan 7 kurungan V tolak 5. Jadi ini kamu kena kembangkan. 7 darab V jadi 7V. 7 darab negatif 5 sama dengan negatif 35. Ini adalah luas trapesium. Sekarang kamu kena kira pula luas yang di bawah, iaitu segi empat sama yang lorekkan warna hijau ni. Luas segi empat sama dengan panjang darab lebar. Jadi panjang dia adalah 8 saat, iaitu 8 tolak 0. Jadi 8 darab dengan lebar dia adalah 5 lah. Laju dia 5. Jadi 5 tolak 0 5. 8 kali 5 sama dengan 40. Jadi jumlah luas di bawah graf bagi 8 saat pertama sama dengan luas trapesium tambah dengan luas segi empat tepat, iaitu sama dengan 7V tolak 35, okey, tambah dengan 40 sama dengan jarak yang dilalui dalam tempoh 8 saat pertama 3, 3, 4. Ini kita dah bentukkan satu persamaan matematik. Jadi selesaikan, cari nilai V lah. Jadi 7V tolak 35 tambah 40 jadi tambah 5 sama dengan 3, 3, 4. Dan 7V sama dengan positif 5 berada di sebelah kiri, kita bawa pergi belah kanan jadi tolak 5. Maksudnya 334 tolak 5 sama dengan, tekan kalkulator, 334 tolak 5 sama dengan 329. Okey, ini 7V. Jadi nak tahu nilai V, V sama dengan 7V, maksudnya 7 darab V. Jadi 7 operasi darab, daripada kiri bawa pergi belah kanan akan jadi bahagi. Jadi dia akan jadi 329 bahagi 7. Guna kalkulator, 329 bahagi 7 dapat jawapan 47. Nilai V sama dengan 47 meter per saat lah. Jadi jawapan dia adalah C. Okey kelas. Sekarang kita tengok pula soalan nombor 15. Okey, diberi garis lurus 2y tambah 10x sama dengan negatif 5 dan 5y sama dengan px tambah 5 adalah selari. Dia bagi keyword kat sini selari. Cari nilai P. Jadi untuk persamaan garis lurus, bila dua persamaan itu adalah selari, bermaksud nilai kecerunan dia adalah sama. Jadi kamu kena ingat bentuk am bagi persamaan garis lurus iaitu y sama dengan mx tambah c, di mana m ini adalah nilai kecerunan graf. Jadi persamaan pertama ni kamu susung seperti mana bentuk am persamaan garis lurus. Jadi 2y tambah 10x sama dengan negatif 5. Jadi 2y kekalkan belah kiri, tambah 10x ni bawa pergi belah kanan, dia akan jadi negatif 10x. Kemudian tolak 5. Okey. Kemudian kita tak nak 2, kita nak y saja. Jadi 2 ni, macam mana nak hilangkan 2? Kesemua ni kita bahagi dengan 2. 2y bahagi 2 dapat y sama dengan negatif 10x bahagi 2 sama dengan negatif 5x. Kemudian negatif 5 bahagi 2 jadi negatif 5/2. Okey. Lepas tu apa nak buat? Ambil pula persamaan kedua ni, iaitu 5y sama dengan px tambah 5. Persamaan ini juga kamu perlu susung kepada bentuk am persamaan garis lurus, iaitu y sama dengan mx tambah c.
Jadi kita tak nak 5, kita nak Y saja di belah kiri. Jadi kesemua ni kena, nak hilangkan 5 kena bahagi dengan 5. 5Y bahagi 5 dapat Y. PX bahagi 5 jadi P per 5X. Okey. Tambah 5, positif 5 bahagi 5 jadi 5 bahagi 5 jadi tambah 1. Okey. Alright. Jadi kat sini kamu dapat, kamu perhatikan kedua-dua persamaan ini. Okey. Kedua-dua persamaan yang cikgu bulatkan ni dengan yang ni. Okey. Dia kata dia adalah selari. Selari maksudnya nilai kecerunan dia adalah sama. Jadi berdasarkan persamaan garis lurus, nilai kecerunan dia, persamaan pertama yang ini dan yang ini yang kedua. Persamaan pertama nilai kecerunan dia sama dengan negatif 5. Negatif 5. Jadi kita samakan. Sama dengan nilai kecerunan persamaan kedua iaitu P per 5. Okey, ini kita selesaikan. Kita nak tahu nilai P. Jadi P kekalkan di sebelah kanan sama dengan 5 yang berada di bawah, ataupun P per 5 sama dengan P bahagi 5. Jadi 5 operasi bahagi, kita bawa daripada kanan pergi ke kiri, dia akan jadi darab. Jadi negatif 5 darab 5. Jadi negatif 25 sama dengan P. Okey, jadi kecerunan dia P sama dengan negatif 25. Okey. Ini adalah jawapan untuk nombor 15. Okey, kelas.